2 minit. Silakan cikgu, saya tunggu cikgu mulakan dulu ya. Ya. Saya dah mulakan tapi saya lupa nak unmute. Oh, okey. Okey. Saya ucapkan selamat petang dan salam sejahtera kepada yang dihormati Cikgu Tan selaku penceramah jemputan pada hari ini, yang berusaha Puan Nik Nur Samihah binti Nik Mahmud, Guru Kanan Bidang Bahasa, dan Puan Rosnani binti Cik Kha, Guru Kanan Bidang Kemanusiaan, guru-guru mata pelajaran tingkatan 4 dan tingkatan 5, serta semua murid tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang dikasihi. Okey, cikgu ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Cikgu Tan yang sudi berkongsi ilmu dengan guru-guru dan juga murid-murid SMK Alamega. Terima kasih juga kepada para murid yang hadir hari ini sebab cakna tentang kepentingan ilmu lalu menyertai ceramah pada hari ini. Okey, memandangkan pandemik COVID-19 masih belum reda dan kerajaan mengenakan PKP, maka pihak sekolah mengambil keputusan untuk mengadakan program peningkatan prestasi dalam talian Apapun yang penting ilmu tu sampai kepada murid-murid. Jadi sebelum kita mula, izinkan cikgu perkenalkan Cikgu Tan sedikit latar belakang Cikgu Tan. Cikgu Tan merupakan seorang jurulatih utama dan seorang guru yang penyelenggara blog pendidikan dan penceramah yang tersohor. Okey. Jadi cikgu harap murid-murid bersedia dengan buku catatan dan pen sepanjang mengikuti ceramah ini sebab banyak ilmu, maklumat yang akan disampaikan oleh Cikgu Tan. Okey, dipersilakan Cikgu Tan. Saya tak nak membuang masa. Baik, boleh. Hari ini saya akan berkongsi ilmu penulisan dengan rumusan secara santai tetapi berilmu kepada murid. Kalau murid ada respons, lebih bagus. Saya suka akan respons murid kerana apa? Bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Kalau saya bercakap seorang, tidak akan juga ada manfaatnya. Kita harus memberikan idea, kita harus memberikan cadangan, betul atau salah lain cerita. Okey? Yang penting mesti mencuba. Okey saya berharap agar murid-murid boleh. di SMK, terima kasih Izzat, Izzayat Terima kasih Izzayat. Saya berharap agar perkongsian pada hari ini iaitu perkongsian pertama saya iaitu karangan bahan rangsangan. Saya masuk satu persatu Kalau tak cukup masa kita mungkin boleh anjurkan sekali lagi kerana saya tak mahu tergesa-gesa dan murid tak dapat ilmu ataupun murid dapat ilmu itu secara mendatar sahaja pun tidak berguna juga. Maka kita harus belajar sedikit demi sedikit supaya kita dapat mengumpulkan idea dan gaya yang pelbagai untuk menulis karangan. Okay? Semestinya pelajar-pelajar sudah tahu bahawa apa-apa yang perlu dipelajari oleh pelajar adalah untuk menghadapi peperiksaan. Kita tak ada pilihan lain kerana kita tinggal di Malaysia dan kita sudah mendaftar sebagai calon SPM, harus menghadapi apa-apa jua format peperiksaan yang ditetapkan oleh pihak lembaga peperiksaan. Dengan hal demikian, cikgu akan memperkenalkan beberapa teknik penulisan yang boleh diaplikasikan oleh pelajar dalam penulisan. Okey, saya nak tanya kalau kertas soalan karangan bahan rangsangan ni dalam kertas 1 ke kertas 2? Boleh jawab? Kertas 1 ke kertas 2? Ada siapa-siapa boleh jawab? Siapa nak jawab? Kertas 1 ke kertas 2? Kertas 1. Kertas 1. Kertas 1 tu ada bahagian A ke bahagian B, Izzayat? B. Bahagian B. Bahagian B tu sebenarnya salah tu, Izzayat. Bahagian B tu ialah karangan umum. Karangan bahan rangsangan ialah bahagian A. Sebagaimana yang diberitahu oleh Marini juga. Terima kasih. Mari kita lihat soalannya. Okey, bahagian A ini kadang-kala pelajar tidak tahu sebenarnya bahan ini juga penting.
Nak ataupun tidak, pelajar harus mengetahui kepentingan sesuatu bahan tersebut supaya pelajar faham bahawa mereka perlu menguasai semua maklumat yang ada. Pertama, murid harus tahu, soalan bahagian A tidak ada pilihan. Okey, bahagian A tidak ada pilihan. Nak ataupun tidak, pelajar-pelajar harus menjawab soalan yang diberikan. Bermakna diberikan satu soalan saja dan masa yang dicadangkan itu hanyalah 30 minit. Okey ya, masa dicadangkan itu hanya 30 minit. Dan kalau kita lihat dari segi arahan jumlah perkataan ialah panjangnya huraian anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Ingat, murid-murid harus menulis lebih daripada 150. Yang tulis kurang daripada 150 itu pasti sukar untuk mencapai tahap kepujian pun sangat sukar. Ingat ya. Dan untuk 200 patah perkataan pula maksimum jumlah patah perkataan yang harus ditulis oleh pelajar. Janganlah tulis lebih daripada 200 patah perkataan. Kadang-kadang murid takut dia salah kira. Maka saya sebagai seorang guru lah hanya selalu memikirkan yang terburuk yang boleh berlaku dalam kehidupan murid apabila guru-guru ataupun apabila pemeriksa menanda kertas pelajar. Maka saya sentiasa beritahu, kalau tak tahu kira jumlah perkataan itu, okey, kiralah setiap perkataan dianggap sebagai satu patah perkataan, maka itu paling selamat daripada kita tak pasti sama ada kalau kata nama khas ada 3 perkataan dikira sebagai satu ke, sebagai 2 ke dan sebagainya. Kalaulah saya nak ikut jalan selamat, setiap perkataan tu kita kira. Kecuali di dan ke tak mau kira. Tapi kalau pelajar tahu kata nama khas, nama sekolah contohnya, SMK Alam Megah contohnya, dikira sebagai satu perkataan kerana mendukung satu makna. Okey, berkaitan dengan sama ada penanda wacana itu dikira sebagai satu perkataan kerana satu fungsi ya, ataupun satu tujuan dalam ayat itu, atau kata majmuk yang 2 perkataan contohnya dikira sebagai satu perkataan, ataupun peribahasa itu satu makna dikira sebagai satu perkataan, kita sendiri tak tahu kerana ini tahun pertama. Lembaga peperiksaan belum lagi mengeluarkan kata kriteria ataupun ciri-ciri ataupun maklumat berkaitan dengan pengiraan jumlah perkataan. Walau bagaimanapun, ini pandangan saya lah. Pandangan saya ini ada 2 jenis. Okey, satu jenis ialah kita kira setiap perkataan. Tak kiralah kata nama khas yang kita pasti memang satu saja. Terutamanya penanda wacana, kata majmuk, kita kiralah setiap satu perkataan itu kita kira untuk tujuan keselamatan. Tapi dari segi satu lagi sisi, kita tahu bahawa penanda wacana itu satu tujuan, satu wacana. Kemudian peribahasa satu, makna alamat satu, memang alamat dikira sebagai satu ya, maka pelajar harus kiralah dengan berhati-hati. Tu kiralah sampai 200 patah perkataan cukup. Kalau kita kira setiap perkataan tu sampai 200 patah perkataan, sebenarnya kita sudah terkurang kira kerana ada perkataan yang dianggap sebagai satu patah perkataan saja, sudah cukup sebenarnya. Kalau nak kurangkan risiko lagi, maka pelajar kiralah setiap kali selepas satu perenggan. Macam saya suka kira setiap kali selepas setiap satu perenggan supaya selamat, supaya kita tahu dan kita boleh merancang penulisan kita dengan sebaik-baiknya. Okey ya. Baik, sebelum itu cikgu akan terangkan bagaimanakah pembahagian masa 30 minit ya. 30 apa sedekah Jumaat ke ni? Jangan bercakap ya, boleh saya teruskan. Murid-murid yang baru masuk sila mute ya. Tengku Ruzana, siapa tu? Okey, ini guru ke murid tu? Okey, jangan bercakap ya. 30 minit untuk karangan bahan rangsangan. Okey, 30 minit karangan bahan rangsangan, kita harus tulis 150 patah perkataan. Apa yang perlu kita lakukan sebenarnya? 5 minit untuk kita baca arahan, soalan dan menulis kerangka.
Okey, kerangka sangat penting. Satu bangunan yang kukuh juga ada kerangka yang dibina. Jika satu karangan yang ditulis tanpa kerangka karangan, adakah karangan itu akan menjadi karangan atau wacana yang kukuh? Fikirlah, tepuk dada, tanya selera. 90% lah, saya berani kata begitulah. 90% ya murid kita terus buat karangan. Dia tak akan fikir. Dia tak akan tulis kerangka pun. Dan hal ini akan menyebabkan mereka menyesal. Ingat ya, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Sekiranya pelajar-pelajar tidak membuat kerangka karangan, 3 perkara akan berlaku. Pertama, pelajar akan menggunakan lebih banyak masa untuk memikirkan idea baharu. Yang kedua, pelajar akan menghadapi masalah ulangan idea ataupun ulangan huraian. Dan yang ketiga, apabila pelajar menulis satu perenggan, sebelum perenggan kedua, pelajar akan berhenti dan terus berfikir. Berhenti dan terus berfikir dan berfikir. Dan akhirnya akan membuang masa murid. Daripada membuang masa begitu, lebih baik kita menggunakan 1 hingga 2 minit untuk membaca bahan rangsangan, arahan, soalan, kemudian kita gunakan 2-3 minit untuk membuat kerangka yang simple. Okey, kerangka yang simple ni lah bermakna kita harus ada idea utama dulu. Selepas ada idea utama, kita cari dulu dalam bahan tu apa yang dibincangkan dalam bahan rangsangan tersebut. Apakah fokus-fokus yang dicari dalam karangan bahan rangsangan tersebut? Mari kita fikirkan nantinya. Okey? Kemudian kita gunakan 20 minit untuk menulis pendahuluan, idea dan kesimpulan ataupun penutupan. Okey? Ataupun penutupan karangan. 20 minit, 200 patah perkataan. Ini bermakna 10 patah perkataan bagi setiap 1 minit. Saya rasa dalam 1 minit kalau kita menulis 10 patah perkataan, tak ada masalah. Sepatutnya boleh. Okey? Sepatutnya boleh dan tidak ada masalah. Cuma pelajar yang tidak ada kerangka karangan, dia akan menghadapi pelbagai masalah untuk memulakan karangan. Lost. Tak ada idea. Tak tahu nak tulis apa. Okey, sebab apa? Sebab dia hanya menulis sekali saja seumur hidupnya. Iaitu sewaktu peperiksaan saja dia menulis karangan. Sewaktu kelas biasa, apabila guru-guru membincangkan karangan dan meminta pelajar menulis karangan, dia tak akan tulis. Murid-murid seperti ini akan memahami maksud nasi sudah menjadi bubur. Ingat ya, murid-murid, kita berada dalam keadaan wabak yang menular dengan orang kata tingginya kes. Terutamanya kita berada di negeri Selangor hari ini pun sangat tinggi kesnya ya. Jumlah kes lebih 6,000 hari ini. Sebagai seorang murid, ini satu cabaran luaran. Tetapi cabaran dalaman kita ialah kehendak kita untuk menulis karangan tersebut dengan sebaik-baiknya. Setiap karangan yang diberikan oleh guru harus dianggap sebagai karangan yang penting, akan keluar dalam peperiksaan, yang penting untuk pentaksiran, yang sangat mustahak sebagai persiapan menghadapi bulan Mac 2022 nanti SPM. Jangan bawa perasaan cemas, takut, bimbang, gusar, panik masuk ke dalam dewan peperiksaan. Murid yang membuat persediaan awal, dia akan rasa sangat yakin, confident levelnya sangat tinggi untuk memasuki dewan peperiksaan. Persediaan inilah yang melibatkan kerja rumah yang diberikan oleh guru-guru, latihan yang orang kata latihan yang berterusan ya, sekurang-kurangnya 1 karangan umum 1 minggu, 1 karangan bahan rangsangan 1 minggu. Ingatlah, kalau kamu nak buat begitu, pasti akan berjaya. Okey? Cikgu tak mahu buang masa terlalu lama untuk memotivasikan kamu. Kalau nak lagi, cikgu cuba bincang kemudian. Okey? 5 minit di akhir untuk apa? Untuk
baca, semak, edit dan hantar. Okay, so 5 minit terakhir ini merupakan minit-minit yang penting. Saat-saat inilah murid harus muhasabah diri. Ada murid yang tidak pernah membaca karangannya selepas disiapkan karangan dan hantar. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah disemak oleh guru dan hantar balik kepadanya, dia tak pernah pandang pun. Dia akan lipat, masuk dalam beg, habis cerita. Inilah murid-murid pada hari ini. Murid-murid seperti ini kerugian besar kerana 3 faktor. Pertama, mereka tidak akan tahu di manakah kelemahan mereka. Mengapakah mereka mendapat markah 12/30, 15/30, 20/30? Mengapa bukan 25, 26, 27, 28, 29/30? Mengapa bukan 30/30? Tepuk dada, tanya sendiri. Yang kedua, adakah ideanya betul, tepat, menjawab tugasan, menjawab arahan? Dia tak pernah peduli. Dia tak pernah tahu. Dan hal ini amat mengecewakan guru-guru sendiri yang menyemak ataupun membaca karangan anda. Kadang-kala anda sedang dibuai mimpi indah pada waktu malam. Okey, pada waktu malam 2 pagi contohnya tengah malam, anda sedang tidur, guru-guru masih lagi terjaga untuk menyemak karangan kamu. Cuba fikirkan hal ini. Yang ketiga, kesalahan-kesalahan seperti kesalahan bahasa dalam ayat tidak diketahui oleh pelajar. Tak pernah nak membaiki kesalahan tersebut. Sebab apa? Sebab dia tak pernah baca balik karangan yang telah dibaiki oleh guru. Karangan dibaiki oleh guru untuk tujuan selepas itu karangan seterusnya kesalahan yang sama tidak akan ditulis oleh pelajar. Okey, kesalahan yang sama tidak akan ditulis oleh pelajar. Sekiranya diulang kesalahan yang sama, sebenarnya ini hanya akan membuang masa sahaja. Oleh sebab itu, murid-murid mesti membaca apa-apa sahaja bahan yang telah dipulangkan oleh guru sekolah, terutamanya karangan. Keinginan yang membuak-buak untuk mengetahui punca atau kelemahan karangan awak ini ialah kunci kejayaan yang utama. Ini sangat penting. Pelajar-pelajar mesti mengetahui. Okey, so pelajar boleh screenshot untuk ambil bahan-bahan saya kalau naklah. Okey, kita lihat seterusnya berkaitan dengan. Sekarang kita lihat pada bahagian. Setakat ini pelajar ada soalan tak nak bertanya kepada saya untuk bahagian ini? Setakat ini okey? Kalau okey, sila berikan tanda good kepada saya. Setakat ni okey. Okey, terima kasih. Okey, ada soalan tak setakat ini, Nuha? Baik. Tak ada. Baik, bagus. Okey, right. Terima kasih kepada semua. Seterusnya kita akan lihat pada bahagian yang kedua ialah bahagian pendahuluan karangan. Kita mulakan dengan pendahuluan karangan. Okey. Kadang ada murid beritahu saya, cikgu saya paling susah kalau nak mula tulis karangan. Saya tak tahulah berapa murid begitu. Bagi saya, nak mudah untuk menulis karangan ni, kita harus tahu konsepnya dulu. Pendahuluan ada berapa? Kita tulis lebih kurang dalam 3 ayat dah sudah mencukupi. Sudah mencukupi ya. 3 ayat sudah mencukupi. Kenapa 3 ayat saja cikgu? Nanti cikgu beritahu. Okey. Yang kedua, apakah unsur penting dalam pendahuluan? Unsur penting dalam pendahuluan yang pertama mesti ada ayat tema. Tema tak boleh lari. Bermakna pelajar mesti tulis berkaitan dengan tema tersebut. Kalau soalan kita berkaitan dengan obesiti atau berkaitan dengan penyakit berbahaya, maka temanya berkaitan dengan kesihatan. Kalau soalan itu berkaitan dengan merokok ataupun mengambil dadah dan sebagainya, itu berkaitan dengan tema masalah sosial.
Kalau berkaitan dengan contohnya beriadah ataupun orang kata berjogging dan sebagainya, itu berkaitan dengan sukan. Okey, so pelajar harus tulis ayat tema yang penting. Yang kedua, yang kedua kita harus masuk siapa, iaitu ayat kelompok. Okey, ayat kelompok. Dan ayat kelompok ni bermakna siapa terlibat. Kita kena tahu. Siapa terlibat tu sangat penting tau. Sebab sesuatu tajuk karangan tu dia ada sasaran kelompok yang terlibat. Sama ada murid difokuskan ataupun masyarakat diumumkan ataupun kita ataupun kerana diumumkan. Okey, penggunaan kata itu sangat penting untuk membuktikan ayat kelompok itu tepat. Yang ketiga ialah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan arahan kita. Arahan yang ada dalam penulisan kita. Nanti kita bincangkan satu persatu. Yang ketiga ialah jenis pendahuluan. Jenis pendahuluan ada banyak ya murid. Kita boleh mulakan dengan pantun kalau kita pandai. Kita boleh mulakan dengan lirik lagu, okey. Lirik lagu kalau kita mampu. Contohnya lagu-lagu yang berkaitan dengan tema yang dibincangkan. Boleh sebenarnya, okey. Kemudian berkaitan dengan peribahasa, ini paling best. Kalau pelajar tahu, ini paling best, paling mudah sebenarnya. Okey. Kemudian yang berkaitan dengan fakta, kita gunakan fakta ataupun kita gunakan berkaitan dengan berita. Berita ni bermakna laporan berita. Laporan berita. Pendahuluannya sama saja. Cuma kita gunakan jenis pendahuluan ini sebagai apa? Penghias pendahuluan kita. Penghias pendahuluan kita. Pendahuluan yang baik mesti ada penghiasnya. Dan ada banyak lagi sebenarnya cikgu tak masukkan. Cikgu pilihlah beberapa sahajalah. Okay. Ada juga yang memberikan pendahuluan jenis definisi. Bukan definasi ya. Definisi. Bermakna maksud. Diberikan maksud tema tersebut. Ada juga yang bermula dengan cerita. Dimulakan dengan cerita. Ada juga dia mulakan dengan apa? Dengan pendapat ataupun memulakan dengan dialog. Boleh, kerana ini satu bahagian kecil sahaja dalam pendahuluan kita dan macam-macam lagi yang boleh masuk. Okey ya? Baik. Cikgu harap pelajar-pelajar dapat screenshot supaya dapat dijadikan sebagai satu orang kata cara untuk kita menghias karangan kita. Ingat, kita perlu tulis 3 ayat utama untuk pendahuluan, iaitu ayat tema, siapa dan arahannya. Okey? Arahan di sini bergantung pada bahan. Setiap bahan tu berbeza. Betul tak? Mari kita lihat pada bahan kita sebenarnya. Baik, setakat ini pelajar-pelajar okey, pelajar-pelajar faham tak setakat ini? Terima kasih. Terima kasih Aisyah, Ruzana. Okey, kita teruskan dengan bahan yang telah cikgu kongsikan kepada kamu. Ya saya. Ada soalan ke? Alright, mari kita lihat soalannya ya. Maklumat di bawah berkaitan dengan laporan statistik kes jenayah di Malaysia. Nampak? Berkaitan dengan, selepas perkataan berkaitan dengan ini, merupakan tema yang kita dapat dalam soalan tersebut. Hal ini bermakna kita diuji berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kes jenayah di Malaysia. Jenayah di Malaysia ini sebenarnya di bawah tajuk ataupun di bawah tema keselamatan. Kalau banyak jenayah berlaku, kita tak berasa selamat. Okey, itu tujuan itu berkaitan dengan jenayah berlaku. Okey ya, laporan statistik kes jenayah di Malaysia. Huraikan pendapat anda berkaitan dengan apa? Masalah apa? Masalah penjenayahan yang berlaku di negara kita. Nampak? Soalannya agak apa? Soalannya agak kabur. Pelajar-pelajar tertanya-tanya. Apa yang perlu saya tulis sebenarnya? Bermakna kita harus tulis apa-apa sahaja perkataan yang ada dalam arahan, asalkan kita menggunakan arahan itu untuk tujuan menambah bilangan perkataan kita dan juga memastikan kita rapat dengan tajuk
karangan dan tidak terpesong bermakna laporan statistik kes jenayah di Malaysia dan satu penjenayah. Kalau kita lihat di sini laporan di sini sebenarnya ada di sini. Tahun 2009 sehingga 2018 ada penurunan 58.3% berlaku. Nampak tak? Okey. Pembongkaran makmal haram dadah juga orang kata meningkat pula. Daripada tahun 2017 ada 19 pembongkaran, tahun 2018 adalah 35 pula. Okey, ini membimbangkan. Dan kita lihat di sini tangkapan Daesh di sini dari 2013 sehingga 2019 464 individu ditangkap melibatkan rakyat tempatan dan asing. Kes di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang. Sebenarnya ejaan anti pemerdagangan orang ni rapat pelajar kena tulis rapat nanti Okey, ini ada sedikit kesilapan dalam infografik yang saya berikan itu. Maafkan saya. Penyeludupan migran, okey. Dari tahun 2017 ada 91 kes, tetapi tahun 2018 hanya ada 56 kes sahaja. Kemudian dalam ini bahan pertama. Cuba bayangkan di sini, cuba fikirkan di sini. Dalam bahan pertama ini, apa yang cuba disampaikan oleh penggubah soalan? Apa yang cuba diuji sebenarnya? Tanya diri sendiri. Okey, apa yang diuji? Apakah yang diuji? Yang kedua, apakah idea utama ataupun fokusnya? Okey. Yang ketiga, siapakah yang terlibat? Okey, siapakah yang terlibat? Yang keempatnya ialah kesan dan ungkapan yang sesuai. Kesan dan ungkapan yang sesuai. Okey, kalau perlu kita masukkan. Baik, kita lihat di sini. Soalan berkaitan dengan perangi jenayah. Perkataan perangi jenayah di sini bermaksud kita berperang dengan jenayah. Perkataan berperang dengan jenayah, kata kunci perangi ini sebenarnya sudah memberikan kita satu clue yang utama. Yang kedua, membongkar makmal. Perkataan membongkar. Yang ketiga, tangkapan. Nampak tak? Perangi. Okey, apa yang diuji perangi tersebut? Membongkar, tangkapan. Boleh tak siapa-siapa nak beritahu saya sama ada dia punca, kesan, langkah, kepentingan, kebaikan, apa lagi ciri-ciri dan apa lagi tugasan lain? Boleh tak beritahu saya? Boleh tak siapa-siapa beritahu saya? Apakah kata kunci yang tepat berkaitan dengan bahan pertama ini? Boleh? Ada sesiapa boleh bantu saya? Sila cuba. Salah tak mengapa. Yang penting kita mesti cuba. Dalam kehidupan ini, pernah makan KFC kan? Encik Kentucky tu, dia apabila dia nak buat resepi tu, dia gagal lebih 999 kali. Kali ke 1000 baru dia berjaya. Dan dia berjaya mempertahankan empayar perniagaan sampai hari ini. Okey, di sini boleh siapa tak beritahu saya? Daniel nak cuba? Daniel nak cuba tak? Firhan kata langkah. Okey, Firhan kata langkah. Siapa lagi? Siapa lagi nak cuba? Kelebihan. Usaha. Usaha. Bagus. Kelebihan. Bagus. Lagi. Tindakan pembendungan jenayah oleh pihak polis. Tindakan. Okey, bagus. Alright. Ada lagi? Cuba. Salah tak apa, kita belajar. Kita dalam proses belajar, kita memang akan buat salah. Tak apa. Waktu kita belajar, kita buat salah tak apa. Tapi waktu dalam peperiksaan, jangan buat salah. Okey? Nurul Izzati kata cara. Syafiqah kata cara. Lepas itu Firhan kata langkah. Dia type, dia segan. Dia segan bercakap nak gunakan suara emas dia. Dia nak jaga, orang kata suara aurat kan. Dia nak jaga aurat lah kot. Tak tahulah, saya tak pastilah kan. Okey, baik. Memang tepat. Jawapannya ialah cara-cara atau usaha-usaha ataupun langkah-langkah atau pendekatan ataupun strategi. Bagus. Okey, so idea pertama kita berkaitan dengan strategi untuk memerangi jenayah kita. Baik, rangkap bahan yang kedua. Kita masuk bahan yang kedua pada hari ini. Okay, let's look at the second bahan.
Sudah tiba masanya rakyat negara ini mengembalikan maruah kita dan bertindak bersama-sama menghapuskan judi dan seterusnya jenayah lain. Boleh tak beritahu saya apakah kata kunci penting untuk menentukan fokus dalam bahan kedua ini? Boleh tak beritahu saya, ada kata kunci ya, ada 3 atau 4 kata kunci yang boleh kita gunakan dalam karangan nanti. Boleh tak beritahu saya, apakah perkataan tersebut dalam bahan yang kedua ini? Kita ada respons daripada kawan-kawan kita. Okey, kawan-kawan ada tak respons? Ada Cara-cara. Bukan, saya nak perkataan dalam bahan tu saja. Mengembalikan maruah. Mengembalikan maruah, very good. Okey, mengembalikan maruah. Lagi. Menghapuskan. Menghapuskan judi. Lagi ada satu lagi. Bertindak bersama-sama. Ya, cuba tak dengar. Okey, Nurhana nak cuba ke Nurhana? Bertindak bersama-sama. Yes, bagus. Bertindak bersama-sama. Dan satu lagi lah, sudah tiba masanya. Nampak tak? Kalau dah tiba masanya, bermakna ini merupakan apa? Langkah, kesan, punca atau apa? Cuba beritahu saya. Boleh beritahu saya? Nurul Izzati kata langkah. Okey, saya terima. Langkah atau tindakan, bagus. Ada lagi nak cuba? Memang tepatlah yang itu berkaitan dengan tindakan atau langkah. Maka di sini sudah berbeza ya. Satu, tindakan dari segi undang-undang, perangi jenayah. Satu lagi fokus ialah tindakan untuk kita menyedarkan rakyat ataupun menginsafkan rakyat ataupun menghidupkan semangat anti jenayah dalam kalangan rakyat kita. Maka inilah berkaitan dengan fokus kedua kita. Okey, kita masuk pada fokus ketiga, statistik jenayah komersial. Okey, statistik jenayah komersial. April 1 Januari hingga 28 April ada 9,215 kes dilaporkan melibatkan kerugian sebanyak 717.2 juta. Okey. Kemudian perintah kawalan pergerakan PKP berlaku bermula pada 18 Mac itu kan. Kemudian Januari 1 sehingga 17 Mac ada 6,141 kes jenayah komersial berlaku. Tetapi bulan Mac 18 apabila PKP mula dilaksanakan di seluruh negara sehingga 28 April itu hanya 3,074 kes. Bermakna PKP itu menyebabkan kes jenayah juga merosot kerana penjenayah memang tak boleh keluar. Keluar siap kena tangkap. Nampak tak? Maka di sini apakah kata kunci yang cuba disampaikan apabila saya menggariskan perkataan kerugian? Boleh tak beritahu saya, apakah berkaitan dengan kerugian? Nampak perkataan kalau statistik, dia mesti berkaitan dengan apa? Dia mesti berkaitan dengan kesan. Okey, ingat ini selalu kata kunci ya. Kalau statistik mesti berkaitan dengan kesan. Sama ada dia kesan baik ataupun kesan buruk. Okey, ini kesan yang baik. Tetapi dia ada juga kesan yang dia bukan kesan baik ya, silap, dia kesan buruk. Okey, dia kesan negatif. Kesan negatif. Yang kesan baik pula saya tersasul tadi. Okey, yang kesan baik pula ada penurunan kes. Ini penurunan kes ini disebabkan oleh PKP. Maka PKP sebenarnya mengurangkan jenayah juga. Maka ini ialah apa? Ini ialah kesan yang baik. Okey, di sini pelajar diberikan pilihan sama ada pelajar menulis berkaitan dengan statistik tersebut untuk negatif dan ataupun kita mulakan dengan kesan yang baik. Caranya ialah pelajar-pelajar boleh menulis. Kalau nak tulis kesan yang baik, isi satu langkah, isi kedua tindakan, isi ketiga kesan baik. Nampak tak? Itu cara kita tulis yang pertama. Cara kedua, kita boleh tulis kesan yang baik, kesan yang negatif dulu. Kita tulis kesan negatif dulu, baru kita mulakan dengan tindakan dan langkah. Nampak? Biasanya tindakan tu, sebelum tu kita mesti ada dia punya kesan yang negatif dulu. Barulah kita bertindak. Kalau tak ada kesan negatif, macam mana kita nak bertindak? Setuju tak?
Oleh sebab itu, pelajar-pelajar mesti menulis karangan ini dengan berhati-hati. Ya. Pelajar boleh memilih sama ada menulis kesan negatif dulu, kemudian diikuti langkah-langkah penyelesaian dan tindakan yang dilakukan. Satu lagi ialah kesan yang positif, kesan langkah-langkah dulu, baru masuk kesan yang positif. Tapi tak apa, waktu kita menulis kesan yang positif itu, jangan juga lupa masukkan kesan negatif itu sebagai satu contoh atau satu fakta yang padu kata orang. Okey? Oleh sebab itu, pelajar harus tahu ya, tema kita analisis tema kita pada hari ini bercerita tentang jenayah di Malaysia serta jalan-jalan penyelesaian. Kalau berkaitan dengan jenayah, kita mesti tahu ya, ada banyak perkara yang boleh kita lakukan untuk menulis pendahuluan karangan ini. Saya berikan satu contoh. Okey, saya berikan satu contoh. Saya nak tanyalah, saya nak guna lirik lagu lah hari ini. Ada tak murid kenal lagu Tujuh Nasihat nyanyian Datuk Seri Siti Nurhalizah? Siapa kenal? Siapa ingat? Siapa tahu? Siapa tahu nyanyian lagu Datuk Seri Siti Nurhalizah yang berkaitan dengan Tujuh Nasihat? Lah, tajuk tahu, lagu tak tahu. Tajuk tahu, lagu tak tahu. Kenapa pula? Kalau tahu tajuk, kenalah tahu lagu. Kalau tak tahu lagu, rugi tak? Rugi. Sebab apa? Sebab kita tak ambil tahu liriknya. Rupa-rupanya lirik lagu itu boleh dijadikan sebagai bahan apa? Bahan yang penting untuk penulisan kita. Pelajar-pelajar kalau nak tahu, sebenarnya kalau dalam penulisan kita gunakan lirik lagu boleh membantu kita. Okey, kita tunjukkan ya. Ini seni kata lirik lagu sebagai penghias karangan. Satu artikel yang telah saya tulis untuk DBP, untuk Dewan Pelita Bahasa. Majalah Pelita Bahasa ini dalam kolom Cemerlang Pelajar lah. Tahun lepas pada bulan Julai tak salah saya. Okey, kita lihat lagu ini. Lagu kedua ini, saya ada masukkan 10 buah lagu ya, tapi jangan bimbang. Pelajar boleh dapatkan bahan ini nanti ya. Cuba lihat lagu ini. Siapa nak nyanyi lagu ini? Pernah dengar ada lagu ini? Anak pipit jangan dihirau, gusar esok ke sarang si rimau. Anak didik harusnya dirisau, gusar esok engkau dipisau. Nampak tak? Pantun Tujuh Nasihat. Rangkap pertama lirik lagu ini sangat sesuai untuk kita gunakan sebagai apa? Sebagai penghias karangan kita. Kita boleh menggunakan lirik lagu ini sebab apa? Satu rangkap lagu ini dikira sebagai satu perkataan. Kerananya satu rangkap, satu lagu. Okey? Ada siapa-siapa nak nyanyi bersama saya? Ingat tak lagu ni? Kaki Syah, try 10 kali. Tak payah guna nama orang, guna nama sendiri. Kalau nak nyanyi, nyanyi sendiri. Tak payah nak cadangkan. Ini bukan pertandingan nak cadangkan-cadangkan. Ini bukan pilihan AJK, tak payah cadang-cadangkan. Nyanyi sendiri kalau berani. Tak payah nak menyahut orang lain ataupun tak payah nak orang kata mencabar orang lain. Kita cabar diri sendiri. Ini sangat penting. Nak cuba tak? Cikgu nyanyi dulu. Saya nyanyi. Okey, saya nyanyi dulu. Kemudian Tengku Ruzana nyanyi seperti saya. Boleh? Cikgu nyanyi dulu. Okey, boleh. Saya dah bersedia dah. Berkobar-kobar saya nak nyanyi ni. Anak pipit jangan tadi hirau, gusar esok ke sarang si rimau. Anak didik harusnya dirisau, gusar esok engkau yang dipisau. Pernah dengar tak lagu ni? Alright. Okey, sekarang silakan. Nak cuba ke? Ada yang nak cuba? Tak berani cuba pula, dah diam dah. Okey, selepas kita menulis pantun ataupun menulis lagu ini, baru kita mulakan dengan pendahuluan kita. Nampak? Baru kita mulakan dengan pendahuluan kita. Nampak? Ini karangan kita, ini kertas kita, ini lirik lagu tersebut. Kalau kita tulis sekali memang tak ingat. Tetapi kalau kita dah banyak kali menulis, kita akan ingat.
Okey, baru kita mulakan dengan karangan kita, iaitu kita mulakan penulisan kita berkaitan dengan bahan tersebut. Kita katalah lagu ataupun lirik lagu di atas lirik lagu di atas berkaitan, saya tulis besar sikit saiz layar, berkaitan dengan anak-anak yang harus dijaga sebelum mereka terlibat dalam gejala sosial atau jenayah. Okey, nampak tak? Perkataan jenayah itu sudah merupakan ayat tema saya. Okey, nampak tak? Oleh sebab itu, kes jenayah yang melibatkan golongan muda juga semakin meningkat kerana kita masukkan catatan statistik tersebutlah yang telah dimasukkan. Tadi saya dah masukkan statistik itu kepada saya dah masukkan bahan itu kan kepada cikgu Peng tadi, cikgu dah hantar kepada murid. So di sini kita gunakan okey. Saya buka balik bahan tersebut. Bahan tersebut ada dikata di sini. Saya nak masukkan satu bahan daripada isi pertama itu. Meningkat kerana apa? Kita lihat di sini ya. Kita nak lihat di sini kes contohnya kes membongkar makmal. Juga semakin meningkat. Kita boleh lihat di sini juga tangkapan tu. Kita boleh lihat, kita boleh masukkanlah. Kita boleh masukkan apa-apa saja yang boleh kita buat itu asalkan kita masukkan. Semakin meningkat kerana apa? Kita masukkan satu dari maklumat dalam bahan satu. Contohnya kerana 464 individu, orang individu ditangkap. Salin je ditangkap. Ditangkap melibatkan rakyat tempatan, rakyat tempatan dan asing. Kerana apa? Kerana Daesh. Apa itu Daesh? Tahu tak, siapa boleh tahu? Apa itu Daesh? Apa itu? Ada siapa boleh beritahu saya tak? Tak pernah dengar cikgu. Tak pernah dengar Sebenarnya bahan-bahan ini sebenarnya berkaitan dengan jenayah cyber lah. Satu jenayah cyber yang berlaku di dunia ya. Sebenarnya jenayah cyber itu sangat orang kata membimbangkan. Kerana Daesh. Kita gunakan balik. Tak dengar sebab apa? Kurang membaca. Nampak tak? Oleh hal yang demikian, semua pihak harus bertindak untuk membanteras jenayah di negara kita. Cukup. Membanteras jenayah di negara kita. Nampak? Agak panjang ni karangan ni. Jom kita lihat dari segi kata kuncinya di sini yang kita nampak ada perkataan jenayah sebagai ayat tema, kemudian berkaitan dengan golongan muda sebagai kita punya kelompok terlibat, kemudian berkaitan arahan kita yang kita masukkan sangat penting. Ini merupakan apa? Ini merupakan kata-kata kunci yang penting ya, berkaitan dengan ayat tema, berkaitan dengan ayat kelompok, berkaitan dengan ayat arahan. So ketiga-tiga perkara ini sangat penting yang harus ditulis oleh pelajar. Alright, nampak? Kita kaitkan lirik lagu. Cuba bandingkan, ada dua karangan. Satu karangan tu dia tulis pendahuluan biasa. Satu karangan tu dia ada lirik lagu. Dan dikaitkan, dia fahami lirik lagu itu, dia kata anak-anak harus dijaga sebelum mereka terlibat dalam, ataupun supaya mereka tidak terlibat
dalam gejala sosial atau jenayah. Nampak tak? Kita kaitkan lagu itu, keindahan lagu itu, maksud dalam lagu itu dalam pendahuluan kita. Maka secara tidak langsung unsur-unsur ataupun elemen ungkapan menarik sudah tersuntik dalam karangan kita, secara semula jadi. Kalau tidak mahu, apa yang boleh saya tulis tukar? Boleh je. Kita boleh buat satu tajuk tengah-tengah, okey, iaitu contohnya 464 individu ditangkap melibatkan rakyat tempatan kerana Daesh. Tengah-tengah, satu pembuka kata, satu penutup. Baru kita ubah balik di atas. Kita terbalikkan ayat kelompok itu dengan ayat timak. Okay, terbalikkan ayat kelompok dengan ayat timak, iaitu kita kata kes jenayah yang melibatkan golongan muda semakin meningkat kerana 464 orang ditangkap melibatkan rakyat tempatan dan asing kerana Daesh. Baru kita masuk ayat kedua. Oleh sebab itu, anak-anak muda pada hari ini haruslah dijaga dengan berhati-hati supaya mereka dapat dielakkan daripada terlibat dalam gejala sosial. Oleh hal yang demikian, semua pihak harus bertindak untuk membanteras jenayah di negara kita. Nampak tak? Masih lagi kelompok, tema dan arahan. Maka pelajar-pelajar akan dapatlah ilmu untuk menulis karangan. Okey, ini antara 1-2 cara yang cikgu kongsikan. Kerana takut nanti masa tidak begitu mengizinkan sehingga kita tidak dapat membincangkan bahan yang seterusnya pula. Okey ya. Setakat ini pelajar berkaitan dengan pendahuluan, okey tak? Faham tak setakat ini? Okey, setakat ini ada. Ya, sila saikan. Sila Doktor, ada soalan ke? Tak ada, cikgu. Okey, setakat ini faham? Faham. Okey Kalish, faham ya? Baik, kita buka pada sesi soal jawab berkaitan dengan pendahuluan. Ada soalan nak tanya cikgu tak berkaitan dengan pendahuluan? Sebenarnya pendahuluan ni bergantung pada keupayaan kita. Kalau kita suka akan peribahasa, kita boleh mulakan dengan peribahasa. Contohnya, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Itu satu baris peribahasa. Kemudian kita mulakan dengan perenggan pertama kita, pendahuluan kita. Peribahasa di atas menjelaskan betapa pentingnya kita harus menyelesaikan atau membanteras gejala sosial dan jenayah sebelum terlewat. Oleh sebab itu, pelbagai pihak harus bertindak untuk mengatasi masalah ini kan. Kita nyatakan, baru kita masukkan berkaitan dengan gejala sosial anak muda ataupun gejala jenayah dalam kalangan anak muda. Okey, nampak tak? Ini bergantung pada cara yang kita nak buat. Ada pelajar yang juga dia menulis dialog. Dialog tau. Dia tulis contohnya, Ali, Colin. Abu, kamu tahu tak 464 orang ditangkap kerana Daesh? Maka Siti kata, ya ke? Bahayanya. Contohnya. Cukup. Maka ayat pertama dalam pendahuluan kita kata, perbualan di atas antara 2 orang murid tentang jenayah, betapa seriusnya jenayah yang berlaku di negara ini. Jenayah Daesh yang berlaku di negara ini. Oleh sebab itu, golongan muda, sekali lagi nampaklah kita kaitkan dengan kelompok. Oleh sebab itu, golongan muda haruslah sedar bahawa kes jenayah semakin hari semakin membimbangkan semua pihak. Baru kita masuk pada arahan kita. Okey, nampak tak? Ayat arahan masih sama. Itu cara kita menulis pendahuluan. Ada banyak cara sebenarnya, terlalu banyak. Cikgu dah terangkan sekurang-kurangnya 3 cara kepada kamu. Okey, sekarang cikgu akan terangkan berkaitan dengan isi penting pula. Okey, cikgu nak terangkan tentang isi penting pula. Okey, berkaitan dengan isi ataupun ada orang kata idea ataupun ada orang kata fokus kita sebenarnya. Okey, ada yang kata isi, ada yang kata fokus dan sebagainya kan. Tak kisahlah, yang penting kita ada isi penting tu. Yang pertama kita harus tahu, okey, kita bina lebih kurang dalam 3 ayat sahaja ataupun 4 ayat pun sudah cukup. Maksimumlah kalau ayat pendek maka 4 ayat. Kalau ayat panjang 3 ayat pun sudah mencukupi. Okey, kita berikan apa? Kita nyatakan nyatakan fokus, kemudian kita berikan huraian dan contoh, kemudian kita berikan kesan ataupun ungkapan yang sesuai.
cukup dah sebenarnya. Fokus yang pertama kita berkaitan dengan perangi jenayah, betul tak? Okey, berkaitan dengan tajuk perangi jenayah tersebut. Maka apa yang boleh kita tulis? Apa yang boleh kita tulis? Kita tulis berkaitan dengan apa? Dengan peperangan terhadap jenayah tersebut. Kalau kita lihat, kadar jenayah kita oleh sebab negara kita memerangi jenayah, okey, negara kita memerangi jenayah bermakna berlawan jenayah tersebut, kemudian baru kita boleh sukseskan. Okey, oleh sebab negara kita memerangi jenayah, okey, Malaysia berjaya mengurangkan kes jenayah, okey, mengurangkan kes jenayah daripada mengurangkan kes jenayah sebanyak 58%, okey, 58.3%. Kita guna balik bahan tu, jangan rugi. Kalau tak guna memang rugi. Oleh sebab negara kita memerangi jenayah, Malaysia berjaya mengurangkan kes jenayah sebanyak 50%. Okey, sejak 2009 hingga 2018. Cukup. Dapat. Sekarang kita berikan huraiannya. Hal ini kita berikan huraian. Hal ini berlaku demikian kerana. Jangan tulis hal ini kerana. Jangan tulis ini adalah kerana. Jangan tulis ini kerana. Salah murid-murid yang disayangi. Tak boleh. Kita ada subjek dan predikat. Hal ini subjek, berlaku predikat, demikian kerana apa? Kita terangkan. So hal ini berlaku demikian kerana apa? Kerana tangkapan Daesh, okey, DAESH, okey, tangkapan Daesh dilaporkan, okey, dan banyak kes pembongkaran. Okey, pembongkaran apa? Nampak tak? Pembongkaran makmal haram dadah dijalankan oleh polis diraja Malaysia, PDRM. Okey, PDRM dikira sebagai satu perkataan jimat kita. Okey, nampak tak? 2 ayat sudah berlaku. Kalau sudah kena tangkap, apa kesan kepada si penjenayah tersebut? Kita boleh berikan satu kesan ataupun ungkapan. Okey, oleh sebab itu, penjenayah menerima nasib. Nasib apa? Menerima nasib sepandai-pandai tupai melompat. Nampak tak? Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Ataupun akhirnya gawal juga. Boleh juga kan? Akhirnya jatuh ke tanah juga. Nampak tak? Di sini kita sudah bina satu fokus yang menarik. Kemudian, ini cara pertama. Kita boleh bina satu perkaitan kita. Yang kedua ni, Yang kedua ini berkaitan dengan apa? Jom kita masuk yang kedua ini berkaitan dengan apa? Siapa yang kata begitu tu? Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Datuk Nazim Johan, dia kata, sudah tiba masanya rakyat negara ini mengembalikan maruah kita dan bertindak bersama-sama menghapuskan judi dan seterusnya jenayah lain. Nampak? Maka fokus kita di sini ialah rakyat bersama-sama. Betul tak? Selain itu, nampak? Ini berkaitan dengan apa? Rakyat sama-sama bertindak, kata orang. Okey, rakyat sama-sama bertindak. Kalau dalam hal ini kita boleh tulis macam mana? Tengok baik-baik. Selain itu, rakyat juga harus bertindak. Okey, harus bertindak bersama-sama. Okey, bersama-sama untuk menghapuskan menghapuskan apa?
menghapuskan judi dan seterusnya jenayah lain. Okey, kenapa kita harus berbuat begitu? Kita berikan satu huraian. Demikianlah kata-kata daripada siapa? Daripada wakil Persatuan, huruf besar ya, persatuannya, wakil Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Okey, satu perkataan ni iaitu Datuk Nadzim Johan. Okey ya. Demikianlah kata-kata daripada wakil Persatuan Pengguna Islam Malaysia Datuk Nazim Johan yang berharap agar apa? Rakyat negara ini sama-sama bertindak. Okay, rakyat negara ini sama-sama bertindak. Okey, kesannya apa? Kesannya tindakan kita bagai aur dengan tebing ini. Tahu tak kenapa aur dengan tebing? Rakyat aur, tebing kerajaan, mereka bersatu-satu. Okey, bersatu hati ya. Tindakan kita bagai aur dengan tebing. Okey, tindakan kita bagai aur dengan tebing ini pasti dapat mengembalikan maruah kita. Okey, mengembalikan maruah kita. So di sini sudah jelas memberitahu kita bahawa kita sudah menggunakan apa? Sudah menggunakan informasi yang ada dalam bahan, kemudian kita menjadikannya sebagai ayat sendiri. Pada masa yang sama kita masukkan fokusnya, huraiannya ataupun contohnya dan kesannya. Okey, ataupun kalau kita masukkan juga ungkapan, wow, lebih hebat. Dan kalau kita lihat pada poin ataupun fokus pertama dengan fokus kedua, sebenarnya keseimbangan tu kita nampak. Nampak tak? Keseimbangan tu lebih kurang 5 baris saja kan? Kita nampak. Dan jumlah perkataan pun lebih kurang sama sahaja. Okey, lebih kurang sama sahaja. Oleh sebab itu kita haruslah bertindak dengan berhati-hati. Okey, bertindak dengan berhati-hati ya. Okey, kita lihat seterusnya. Berkaitan dengan fokus ketiga kita pula. Kita lihat pada fokus yang ketiga pula. Alright? Fokus ketiga pula berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan statistik. Statistik jenayah komersial. Okey ya. Statistik jenayah komersial. Dalam perkara ini, okey, dalam perkara ini apa yang boleh kita masukkan? Sebagaimana cikgu beritahu tadi, kalau kita masukkan 2 langkah, maka yang akhir itu kita berikan kesan yang positif. Kalau isi pertama kita masuk kesan negatif, maka kita berikan 2 langkah untuk bahagian ini pula. Sebenarnya pelajar-pelajar harus tahu ya, mana-mana 2 fokus yang ditulis oleh pelajar sebenarnya sudah cukup mantap. Sekiranya pelajar mampu menulis 2 fokus itu, sebenarnya ada peluang yang sangat tinggi untuk mendapat markah cemerlang. Walau bagaimanapun, sebagai pelajar kita haruslah apa? Tulis lebih daripada 2 fokus supaya kita dapat jadikan dia sebagai apa? Sebagai backup. Sebagai backup ya. Maka kita tahu di sini bahawa oleh hal yang demikian, okey, oleh hal yang demikian contohnya, kita lihat di sini ya, kes jenayah yang berlaku di Malaysia semakin menurun, okey, menurun, terutamanya pada waktu negara melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Okey, perintah kawalan pergerakan. Kenapa? Kenapa begitu? Kata penjenayah tidak dapat aktif bergerak.
Okey, bergerak kerana banyak sekatan jalan raya. Sebanyak sekatan jalan raya diadakan. Nampak tak? Simple kan? Walaupun, okey, cikgu naikkan sedikit ya. Mungkin ada pelajar yang dia tak nampak nanti, cikgu naikkan sedikit. Alright, cikgu naikkan ini juga. Okey, cikgu naikkan ini juga. Walaupun, okey, walaupun kita berikan walaupun 9,215 kes dilaporkan. Okey, dilaporkan melibatkan melibatkan 717.2 juta ringgit pada 1 Januari hingga 28 April 2020. Okey, 2020. Tetapi kita berjaya menurunkan lebih 3,000 kes. Lebih 3,000 kes jenayah pada waktu PKP dilaksanakan. Nampak tak? Kita berikan, nampak tak? Masih dalam 5 ayat dan pelajar-pelajar dapat menulis apa? Menulis semua maklumat yang penting yang dapat kita manfaatkan. Kalau nak cemerlang, kita berikan pendapat sendiri yang dikaitkan dengan bahan. Sebenarnya, karangan bahan rangsangan ini kan ialah kesinambungan kita menulis apa tahu? Menulis ulasan sewaktu kita tingkatan 3. Sewaktu tingkatan 3, kita menulis ulasan ada isi tersurat dan isi tersirat. Betul. Dalam SPM, dia bahan rangsangan ini sebenarnya kita menulis fokus-fokus, kemudian kita berikan idea yang terlibat. Yang ada kaitan dengan fokus tersebut sudah cukup matang, sudah cukup berjaya untuk mendapat markah yang tinggi ataupun markah yang cemerlang dalam peperiksaan. Bukan senang tetapi harus banyak buat latihan. Okey ya, ini merupakan satu cara kita memanfaatkan sumber dan menumpang bahan rangsangan, menumpang maklumat daripada bahan rangsangan, seterusnya kita menghuraikannya dengan pendapat sendiri, sama ada dari segi kreativiti memasukkan unsur-unsur peribahasa ataupun pendapat-pendapat peribadi. Okey? Baik, ini bahan yang boleh saya kongsikan kepada kamu. Sila screenshot kalau nak ambil tangkap layar ini sebelum cikgu masuk pada bahagian kesimpulan pula. Okey? Kalau pelajar-pelajar sudah sudah screenshot ni, bolehlah cikgu teruskan dengan bahan yang ketiga pula. Alright? Setakat ini murid-murid faham tak dengan apa-apa yang cuba saya sampaikan? Ada okey tak? Setakat ini okey? Terima kasih Nurhana. Ya, saya. Faham cikgu, tapi saya ada persoalan. Silakan. Perkataan Daesh tadi tu, itu adalah perbuatan ataupun orang yang itu merupakan satu singkatan perkataan sebenarnya. Itu merupakan satu singkatan perkataan tu. Nanti boleh Google cari nanti apakah singkatan tersebut dan akronim tersebut membawa maksud apa, boleh cari nanti. Boleh ya? Okey, boleh. Ya, okay, ini sejenis jenayah cyber sebenarnya ya. Okey, baik, teruskan. Boleh saya teruskan? Boleh. Mahima kata lirik lagu dikira dalam jumlah patah perkataan ke? Lirik lagu tu satu rangkap tu dikira sebagai satu perkataan sebab dia berdasarkan satu lagu. Dan kalau alamat pun beberapa baris dianggap sebagai satu patah perkataan sahaja ya. Mahima. Alright, bagus. Terima kasih atas respons daripada murid-murid. Baik, berkaitan dengan idea ataupun isi, saya rasa pelajar-pelajar sudah faham. Kemudian cikgu nak masuk pula pada bahagian penutupan karangan. Okey, pada bahagian penutupan karangan, apakah yang dapat kita tulis? Sebenarnya penutupan karangan tu, kalau kita lihat pada bahagian buku teks, sebenarnya ada banyak maklumat yang boleh ditulis oleh pelajar. Pelajar-pelajar nak tulis, ada banyak idea yang boleh ditulis oleh pelajar sebenarnya. Tapi pelajar harus berhati-hati, jangan salah maklumat pula. Okey, ini berkaitan dengan penutupan karangan.
Penutupan karangan yang penting, pelajar mesti ada ayat cadangan. Cadangan tu mesti penting. Mestilah, haruslah, wajarlah. Perkataan tu sebenarnya adalah kata bantu yang ada clue berkaitan dengan cadangan. Terutamanya partikel lah tersebut. Kemudian ayat harapan. Selepas ada cadangan, mesti ada harapan. Selepas ada harapan, barulah kita ada ayat apa? Ayat penegasan tema. Kita ulang sekali lagi tema tersebut, iaitu jenayah. Nampak? Iaitu jenayah. Maka AC saya, AC lah ayat cadangan, AH saya dan AT saya, satu perkataan pun saya dah cukup dah. Cadangan kita ialah mesti bekerja sama. Sebab saya tak guna lagi perkataan tu. Kemudian harapan kita ialah berkaitan dengan kita berasa selamat, okey, ataupun aman, damai. Kemudian kita ada jenayah yang berlaku, kita kekalkan. So kita boleh tulis karangan kita dengan apa? Dengan menggunakan ayat yang mudah. Kita mulakan karangan kita dengan perkataan kesimpulannya. Ada juga pelajar yang suka menulis karangan dengan kata konklusinya, apalah macam-macam lah. Tak ada masalah sebenarnya. Boleh. Tapi kalau boleh kita gunakan apa? Kita gunakan unsur ataupun perkataan yang mudah difahami. Kalau perkataan itu sukar difahami, memang susahlah kita nak memahamkan orang. Ingat ya, kita tidak berada di sisi guru yang menanda kertas kita sewaktu kita selepas kita menghantar tugasan itu. Kata-kata yang kita gunakan itulah yang mewakili kita. Kata-kata yang kita gunakan itulah yang mewakili kita. Maka kalau kita mewakilkan kata-kata yang ringkas, mudah difahami, pastinya guru-guru pemeriksa juga akan berasa selesa menanda karangan kamu dan tidak akan ada masalah untuk memberikan markah yang tinggi kepada pelajar. Oleh hal yang demikian, gunakanlah kata-kata yang biasa kita gunakan dalam kehidupan seharian. Tak perlu gunakan kata-kata bombastik. Kata-kata bombastik itu akan bom diri awak nanti. Apabila guru tak faham apa yang cuba disampaikan oleh pelajar. Masalah pelajar ialah mereka beranggapan bahawa kata-kata bombastik ini membuktikan bahawa ayat mereka standard, high class kata orang. Karangan mereka ni orang kata tahap kayangan. You are wrong, murid-murid. Murid-murid mesti gunakan perkataan yang mudah difahami, ayat yang ada subjek dan predikat, ejaan yang tepat dan sebagainya. Barulah maksud yang ingin anda sampaikan itu sampai juga pada hati pemeriksa tersebut. Sekiranya tidak, sekiranya orang yang memeriksa karangan kita ni ataupun guru yang memeriksa karangan kita ni tak faham apa yang cuba kita sampaikan, bagaimanakah kita nak menyampaikan isi hati kita? Bagaimanakah kita menyampaikan idea kita kepada mereka? Oleh sebab itu, kita gunakan cara yang paling simple. Nampak tak? Kesimpulannya, semua pihak harus berganding, berganding bahu untuk membanteras jenayah di Malaysia. Dengan pembanterasan jenayah ini, dengan pembanterasan jenayah ini, kita dapat apa? Kita dapat mengembalikan keamanan dan keselamatan rakyat. Keamanan dan keselamatan rakyat. Oleh hal yang demikian, kes jenayah yang berlaku di Malaysia, di Malaysia merupakan duri dalam daging. Nampak tak? Merupakan duri dalam daging. Cikgu jelaskan maksudnya. Duri dalam daging yang mampu menjahanamkan negara. Nampak?
ataupun kata membahayakan negara. Boleh juga membahayakan negara. Duri dalam daging di sini membawa maksud bahawa sesuatu yang sangat berbahaya, dia tersembunyi di dalam sesuatu tempat yang orang tak tahu, tak nampak, dan tetapi dia amat berbahaya. Sama seperti keadaan jenayah yang ada di sekitar kita. Kita tak tahu. Nampak selamat, nampak elok, nampak macam aman damai. Tetapi sebenarnya ada banyak kes yang berlaku di Malaysia. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati. Jenayah ke perkara-perkara negatifnya biasanya dikenali sebagai duri dalam daging, iaitu musuh yang tersembunyi. Kalau kata orang putih ni, kalau cakap orang putih ni adalah apa? Hidden enemy of the country, kata orang. Oleh sebab itu, kita mesti masukkan apa? Saya cadangkanlah, ini cadangan saya lah. Masukkan penegasan tema dengan peribahasa yang tepat, kerana dalam DSKP pun ada ditekankan pada bahagian kesimpulan tu mesti ada ataupun wajib ataupun wajar ada apa? Ungkapan menarik. Okey, kalau guru-guru lihat ya, dari segi DSKP ya, tingkatan 4 lagi pada bahagian DSKP penutupan karangan tu ada dinyatakan dengan jelas bahawa menulis kesimpulan karangan dengan kata-kata hikmah ataupun ungkapan menarik yang sesuai ya. Ini sangat penting. Yang boleh kita jadikan. Dan satu lagi yang ingin cikgu tekankan di sini ialah unsur kohesi dengan koheren. Unsur kohesi dengan koheren ini, kalau kita lihat di sini ya, kesimpulan ini sebenarnya dia nak kaitkan dengan apa? Dia nak kaitkan dengan perenggan atas. Perenggan atas itu isi penting. Kemudian dia digunakan lagi, saya gunakan lagi istilah berkaitan dengan membantras. Kemudian saya kaitkan dengan pembantrasan. Nampak tak? Ini istilah-istilah berkaitan dengan jenayah. Baru kita kata berkaitan dengan negara kita, keamanan, keselamatan, sebab dikaitkan dengan tema keselamatan. Oleh sebab itu, murid-murid mesti berhati-hati untuk menulis ataupun sewaktu kita menulis karangan bahan rangsangan ini. Okey pelajar, setakat ini ada soalan nak bertanya dengan cikgu? Setakat ini faham kan? Pelajar boleh screenshot berkaitan dengan kesimpulan ini. Saya lah berharap pelajar-pelajar akan fahamlah teknik yang saya gunakan yang mudah sebenarnya untuk menulis karangan supaya pelajar tidak berputus asa dalam pelajaran penulisan. Ingat ya, dalam penulisan nak ataupun tidak, tiada erti menyerah kalah. Kita mesti menulis karangan dan menjawab tugasan tersebut. Pastikan perkataan yang ada dalam bahan rangsangan itu kita huraikan, kita jelaskan, kita tekankan dalam idea ataupun fokus yang ingin kita sampaikan dalam penulisan. Okey. Setakat ini bahagian karangan bahan rangsangan. Ada soalan tak nak bertanya kepada saya? Setakat ini ada soalan tak nak bertanya kepada saya? Kalau tak ada soalan, sila berikan good kepada saya. Barulah cikgu tahu pelajar-pelajar faham, pelajar-pelajar ada dalam talian, pelajar-pelajar masih mendengar. Ya. Terima kasih saya ucapkan kepada pelajar yang masih lagi setia mendengar penyampaian saya pada hari ini. Sudah sampai masanya, cikgu ingin menekankan bahawa setiap karangan yang kita tulis pasti akan ada kelemahannya. Okey, saya rasa pada hari ini kita memang tak sempat nak masuk rumusan. Cikgu Peng tak apa, kita buat satu lagi sesi untuk rumusan. Sebab hari ini saya nak bincangkan kelemahan-kelemahan umum ya dalam karangan tu dengan pelajar-pelajar. Boleh tak cikgu ya? Okey. Cikgu Peng boleh tak? Atau GKMP yang ada? Atau guru-guru yang ada? Boleh tak cikgu? Boleh cikgu Tan, boleh. Boleh ya, sebab saya nak tekankan betapa pentingnya kita membagi kesilapan-kesilapan umum yang ada dalam karangan contohnya. Betul. Okay. Ya, kita masuk pada bahagian kita masuk pada bahagian apa? Kita masuk pada bahagian kesilapan-kesilapan umum yang ada dalam karangan, kita belajar satu persatu. Okey ya. Kesilapan paling umum dalam karangan.
Kesilapan paling umum dalam karangan. Yang ini termasuklah karangan umum ke karangan bergambar ke, sama je. Iaitu yang pertama ialah penanda wacana. Penanda wacana ni banyak pelajar yang buat salah. Kita nak beritahu yang manakah salah, yang manakah betulnya. Okey, yang manakah salah, yang manakah betulnya. Contoh yang pertama, saya nak pelajar tanya, beritahu saya, di samping itu, apa yang salah tu? Apa yang salah tu? Boleh tak beritahu saya? Di samping kena jarak. Di dengan samping. Di samping kena jarak, alif. Bagus. Kenapa tu kena jarak? Nak tahu juga. Saya nak tahu juga. Ada pelajar tulis rapat, ada pelajar tulis jarak kan? Kita nak tahu juga sebabnya. Kita nak tahu sebabnya. Boleh tak beritahu saya apa sebabnya? Siapa pernah tulis kesilapan di samping tu dia selalu tulis rapat? Ada siapa? Kalau ada, kalau pernah sila berikan good kepada saya. Siapa pernah buat kesilapan? Oh, ada juga. Timbul satu-satu cendawan tumbuh selepas hujan. Tak apa, kita belajar sama-sama. Nah ya, tak apa Iwana, tak apa Nurhana, kita belajar sama-sama. Apa bezanya di yang rapat dengan di yang jarak? Senang. Kalau merujuk arah, merujuk tempat, okey, merujuk pada perkataan bukan perbuatan, maka kita mesti tulis rapat, pisah. Contohnya di samping. Okey, di samping itu. Di samping itu. Ini kesilapan umum sebenarnya. Di yang rapat ini mesti diikuti kata kerja. Seperti dimarahi, dipukul, ditulis, dibuat, dilukis dan sebagainya. Barulah kita tulis dengan perkataan di yang rapat. Jangan buat salah. Yang kedua, hal ini kerana. Hal ini kerana. Ada yang koma lagi. Aduh, tak boleh. Saya tidak hadir kerana koma sakit. Boleh ke? Selepas kata hubung pancangan keterangan. Sebab itu kerana tu tak boleh ada koma. Okey? Jangan tulis koma. Siapa boleh tolong saya baiki kesalahan ini? Ada yang kata yang ini bukan penanda wacana. Tak apalah, kita kelompokkannya dalam penanda wacana lah supaya senang pelajar nak buat, senang pelajar nak fikir. Yang betul pelajar boleh tulis hal ini. Okey. Cuba. Dikatakan demikian kerana. Okey. Hal ini dikatakan demikian kerana. Ini yang betul. Ataupun kita boleh tulis hal ini terjadi demikian. Okey, demikian kerana. Tak payah koma ya. Seterusnya, hal ini berlaku demikian kerana. Tapi perkataan hal ni tak wajib tahu sebenarnya. Kita boleh tukar perkataan lain. Contohnya, kejadian ini dikatakan demikian kerana. Ataupun kita perkara ini berlaku demikian kerana. Ataupun jenayah ini berlaku demikian kerana. Pun boleh juga. Ini bergantung pada senario dalam karangan yang sesuai pada bahan yang ingin cikgu ataupun ingin kita tulis sebenarnya. Ini bergantung. Okey, so jangan buat kesilapan. Saya harap pelajar-pelajar tidak buat kesilapan seperti ini. Satu lagi peribahasa yang penanda wacana yang selalu salah ialah selain daripada itu. Tak tahulah siapa anak-anak ni yang selalu buat salah ni. Siapa yang selalu buat salah? Boleh tak bagi tahu saya? Siapa selalu buat salah? Sila tunjukkan good kepada saya. Selain daripada itu. Siapa pernah tahu? Nurul Iwana pernah buat salah. Tak apa. Salah tak apa. Kita belajar. Tak, cikgu tak sebut nama lah. Sorry. Kamu tunjuk je tanda good itu. Cikgu tak mau suruh sebut nama. Okay? Sebab apa? Perkataan selain sudah membawa maksud daripada, iaitu lain daripada. Sepatutnya kita guna selain itu. Ataupun kita boleh guna apa? Kita boleh gunakan lain daripada itu. Itu yang boleh kita gunakan sebenarnya. Ini juga merupakan satu kesalahan penanda wacana oleh pelajar.
Penanda wacana ini seterusnya, walau bagaimanapun. Siapa selalu tulis begini? Angkat tangan? Angkat tangan pula. Macam kelas pula. Okay? Boleh tak beritahu saya siapa yang selalu tulis rapat? Walau bagaimanapun. Muhammad, dia kata begitu. Ada juga pelajar-pelajar tulis begitu. Memang salah lah. Tak boleh. Sebab apa? Sepatutnya walau satu perkataan, bagaimanapun satu lagi perkataan. Dah berbuih dah mulut guru. Setiap kali membetulkan kesalahan pelajar, tetapi pelajar anggap tak penting. Maka inilah yang terjadi sebenarnya. Kesalahan-kesalahan seperti ini sebenarnya kesalahan yang agak membimbangkan. Okey, jangan buat kesalahan seperti ini lagi. Cikgu tak mahu melihat kesalahan-kesalahan ini dalam karangan pelajar ya, sewaktu menanda kertas peperiksaan dan sebagainya. Kerana apa? Penandaan ini kadang-kadang menyebabkan guru berasa apa? Dia berasa sangat bosan dah. Alamak, kesalahan ini lagi cemuihnya. Contohnya. Okey, so kesilapan-kesilapan itu baikilah. Okay. Satu lagi, oleh kerana itu, nampak tak? Oleh kerana itu. Salahlah, mesti tulis apa? Oleh sebab itu. Okey? Oleh sebab itu. Jangan buat kesilapan. Baik, ada pelajar yang bertanya kepada saya, cikgu kalau adalah dengan ialah ada beza ke? Ada. Nanti cikgu bagi tahu. Boleh? Kejap lagi cikgu bagi tahu ya. Memang itu kesalahan pelajar dalam karangan juga. Baik, pelajar-pelajar boleh screenshot penanda wacana yang salah. Kemudian sebab yang kedua ni cikgu nak terangkan tentang apa? Cikgu nak terangkan tentang kata pemeri ya. Sebagaimana cikgu juga mengongsikan bahan ini sebagai bahan PDPC sebenarnya pada hari ini kepada murid-murid. Okey, ini kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, cikgu terangkan kesalahan kedua ialah kata pemeri. Kata pemeri ialah kesalahan yang paling umum dalam kalangan pelajar. Pelajar-pelajar tidak tahu, mungkin juga mereka anggap tak apalah, ialah adalah ni kecil je kesalahan dia. No, please. Kita dah mencantikkan karangan. Kita dah buktikan bahawa karangan kita adalah karangan yang terbaik. Karangan yang lebih baik daripada karangan orang lain. Kalau orang lain buat kesalahan kata pemeri, kita tak buat, bermakna kita dah lebih cemerlang daripada orang itu. Okey, so kita harus lihat ya, kata pemeri, okey, kita harus tahu kata pemeri ialah ni haruslah perkataan yang menunjukkan, dia menunjukkan apa? Menunjukkan persamaan. Ialah tu bermakna persamaan. Kalau nampak ialah, kalau pola ayat, jawapannya mesti frasa nama dengan frasa nama. Ini tip tata bahasa yang ingin saya kongsikan. Yang hadir di depan frasa nama. Okey, frasa nama. Ingat tak? Dia mesti di depan frasa nama saja. Contoh, cikgu beritahu ya. Contoh, anak ialah anugerah Tuhan. Anak ialah anugerah Tuhan. Ini contoh. Kena tulislah. Kena tulislah betul-betul. Pertanian ialah perniagaan. Nampak tak? Tapi kalau kita lihat slogan di mana-mana tulis pertanian adalah perniagaan. Itu salah lah tu. Tapi oleh sebab dia slogan, dia tak boleh diubah lagi. Tapi yang ini kita boleh bina. Sebab dia ayat lengkap sebenarnya. Pertanian ialah perniagaan. Okey, hobi saya ialah membaca buku. Cikgu, membaca buku bukan kata kerja ke? Kenapa dia jadi ialah, cikgu? Dalam ayat ini, membaca buku merupakan satu amalan, satu hobi. Maka dia boleh terima kerana frasa kerja ini berfungsi sebagai frasa nama, maka kita terima ialah. Okey, dan satu lagi contoh yang boleh kita tulis contoh banyak kesalahan pelajar yang boleh kita baiki. Contohnya, usaha yang penting adalah kerajaan harus menguatkuasakan undang-undang. Contohnya, ini salah lah ni. Sebab kerajaan inilah kata nama, maka yang penting ialah kita mesti tukar usaha itu kepada adalah itu kepada ialah, maka barulah kita akan dapat betul begini.
Ini untuk apa? Ini untuk kata nama sahaja. Ingat ya, ialah untuk kata nama sahaja. Jangan buat kesilapan untuk kata pemeri. Walaupun nampak seni kecil sangat, tetapi masih penting anak-anak. Oi. Okey, seterusnya kita masukkan pada bahagian kedua, iaitu perkataan adalah. Ini penting juga ni. Adalah. Adalah di sini, okey, menunjukkan huraian. Ingatlah, dia menunjukkan huraian dan hadir di hadapan apa? Frasa adjektif dan frasa sendi nama. Sendi nama. Tengok sini ya. Contohnya, buku ini adalah untuk Ali. Nampak? Maka ini ialah apa? Ini ialah Ali ialah apa? Ali, untuk ialah apa? Kata sendi nama. Okey. Surat itu adalah daripada ibu. Nampak tak? Maka kita gunakan daripada. Sebab di belakangnya kata nama. Tetapi di seterusnya lagi. Jom kita lihat. Menara itu adalah tinggi. Ini kata adjektif. Kata adjektif. Yang ini kata sendi nama. Yang ini pula kata sendi nama. Kena tahulah. Adalah diikuti kata sendi nama. Kemudian adalah diikuti kata sendi nama. Silap. Betul lah tu. Adalah diikuti kata adjektif. Contoh satu lagi ialah lelaki itu adalah kaca. Contohnya. Ini juga merupakan adalah diikuti kata adjektif. Dan adalah sangat kacak, boleh tak? Boleh. Adalah sangat kacak sekali di sekolah saya. Boleh tak? Boleh. Okey. Ini berbanding dia sudah darjah penghabisan lah tu. Okey. Kacak sekali di sekolah saya. Boleh lah tu, cukup lah. Okey. Kemudian, apa yang silap di sini? Kesilapan yang selalu dilakukan oleh pelajar, biasanya kita akan tulis kesilapan seperti ini. Ini kesalahan umum yang perlu diketahui. Iaitu kita lihat di sini ya. Ayat 1A ini. Kursus ini adalah untuk meningkatkan keyakinan murid. Nampak tak? Kursus ini adalah untuk meningkatkan, pengetahuan murid lah. Kursus ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan murid. Ayat ini sebenarnya sudah salah ya. Ayat ini sebenarnya sudah salah. Banyak pelajar ataupun pengguna bahasa selalu buat salah seperti ini. Kenapa dia salah, cikgu? Sebab dalam nanti saya type dulu ya. Kursus ini dia harus begini. Kursus ini adalah untuk peningkatan pengetahuan murid baru betul. Kenapa? Kerana kita harus tahu ya, dalam hal ini untuk meningkatkan di sini ada apa? Meningkatkan di sini ialah kata sendi nama, tetapi meningkatkan di sini ialah kata kerja. Kata kerja tak boleh. Dia mesti kata nama, maka dia harus ubah dari segi terbitannya menjadi apa? Menjadi peningkatan kata nama. Okey, dia harus kata nama. Baru boleh kita guna untuk peningkatan pengetahuan murid. Kalau kursus ini adalah untuk meningkatkan, tak boleh sebenarnya. Sebab apa? Untuk di atas ini, untuk dalam ayat ini ialah kata hubung, pancangan, keterangan, tujuan. Dan untuk di sini ialah kata sendi nama, kata pemeri. Kata sendi nama yang diikuti oleh kata nama. Nampak tak? Itu bezanya. Okey? Sebab dia harus tulis apa? Sebab kalau kita tulis kursus ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan murid, ayat ini tak boleh dipisahkan. Kecuali kamu tulis kursus ini adalah sesuai ataupun tepat untuk meningkatkan pengetahuan murid.
Barulah dia akan jadi apa? Ayat pertama, kursus ini adalah sesuai atau kursus ini adalah tepat. Ayat kedua, kursus ini meningkatkan pengetahuan murid. Ayat kedua, oleh sebab dikata sendi nama, maka ayat itu tidak boleh dipisahkan. Ingat ya, kata sendi nama yang diikuti kata nama tidak boleh dipisahkan. Tetapi kata hubung ayat itu boleh dipisahkan. Inilah kelemahan yang agak lazim dalam kalangan pelajar yang perlu kita ketahui. Kesilapan-kesilapan ini kadang-kadang kita tak nampak. Dia nampak kecil sangat. Tetapi boleh sahaja orang kata menjejaskan pemarkahan dari segi kualiti penulisan kita. Okey ya. Setakat ini pelajar-pelajar faham tak apa yang cuba saya sampaikan? Okey, ni Muhammad tadi tanya saya, cikgu apa beza adalah dengan ialah, maka cikgu beritahulah tadi perbezaan dia macam mana. Okey, baik. Ada soalan lagi nak tanya cikgu tak berkaitan dengan apa soalan yang ingin kamu tanya tentang kesilapan-kesilapan ke, ada yang kamu tak pasti dalam karangan ke dan sebagainya? Bolehlah cikgu tunjukkan kepada kamu, kerana kita haruslah mengetahui fungsi-fungsi kelas kata, barulah kita boleh skor dalam morfologi juga sebenarnya. Okey? So kita kena tahu sebenarnya banyak perkara dalam penulisan. Kerana penulisan ialah kemahiran paling tinggi. Kemahiran paling tinggi yang melibatkan orang kata menulis. Selepas kita membaca, kita memahami, baru kita menulis. Nampak tak? Kemahiran paling tinggi ini perlulah diaplikasikan dengan pelbagai teknik dan penulisan yang betul. Okey ya. Baik, cikgu masuk pada bahagian yang ketiga, iaitu pada bahagian kelewahan bahasa. Kesalahan ketiga dalam karangan ialah kelewahan bahasa. Okey, kelewahan bahasa ini sebenarnya tak salah, tetapi dia menjejaskan orang kata kualiti sahaja. Dia sebenarnya tak salah, dia tak boleh hukum, tapi dia tidak menepati hukumlah, tidak menepati hukum, tapi masih lagi terima kalau dalam bentuk perbualan harian. Okey ya, contohnya semua murid-murid. Semua murid-murid. Yang ini kita nampak ya. Semua murid-murid kita nampak ni salah, senang. Sepatutnya lah apa? Sepatutnya lah apa? Semua murid. Okey. Yang ini kita mudah nampak. Tetapi ada juga yang kita selalu tak nampak. Antaranya, senarai nama-nama. Ini salah ni sebenarnya. Senarai nama-nama. Sebab senarai itu sudah ada banyak nama. Takkanlah senarai itu hanya ada satu nama. Tak mungkin. Senarai nama. Okey. Satu lagi ialah contohnya ialah jaringan, okey, kawan-kawan. Apa mana the linkage of friendship lah kata orang. Jaringan kawan-kawan. Salah juga ni. Jaringan sudah membawa maksud banyak. Sepatutnya ialah jaringan kawan sahaja. Okey, ini kena betul lah. Pelajar-pelajar ni ialah kata nama yang membawa maksud jamak. Kalau dalam BM jamak, kalau dalam English panggilnya sebagai plural. Yang harus kita ketahui. Okey, contohnya ada murid-murid. Ada sebenarnya sudah membawa maksud jamak, ramai. Okey, ramai. Maka salah sepatutnya lah apa? Ada murid. Hati-hati ya, jangan buat salah. Okey, jangan buat salah pula dalam penulisan. Pelajar-pelajar, pelajar. Okey, so jangan buat kesilapan sini. Satu lagi, menjumlahkan angka. Menjumlahkan angka-angka. Ini salah juga. Sepatutnya menjumlahkan angka saja. Kerana perbuatan menjumlahkan itu sudah membawa maksud banyak. Okey, so jangan buat kesilapan dari segi kelewahan bahasa dalam penulisan. Alright, kelewahan bahasa dah faham setakat ini. Kita masuk pada bahagian pertama ini, bahagian yang keempat ini yang paling popular. Bahagian keempat ni paling popular, iaitu frasa kerja pasif. Banyak pelajar buat salah. Contoh,
Usaha yang kerajaan lakukan ini mestilah disokong oleh rakyat. Ini salah ni sebenarnya. Sebab apa? Yang ini kita mesti tulis apa? Kita mesti tulis usaha yang dilakukan oleh kerajaan. Dilakukan oleh kerajaan. Ini barulah betul. Okey, barulah betul. Okey, ingat ya. So pelajar jangan buat yang salah. Kalau pelajar buat yang salah nanti rugi akan hilang markah. Okey, memang rugi akan kehilangan markah. Satu lagi, pendidikan mestilah ataupun pendidikan mestilah dikuasai oleh kita untuk meningkatkan kualiti hidup. Ini salah juga ni. Untuk meningkatkan kualiti hidup. Salah. Sebab apa? Yang betul ialah pendidikan mestilah kita kuasai. Nampak tak? Kita kuasai. Sebab dia kata ganti nama diri pertama, kedua tak boleh guna di untuk frasa kerja pasif. Dia mesti ada di depan dan diikuti kata kerja tanpa imbuhan awalan. Barulah betul dalam karangan itu. So pelajar-pelajar harus tahu. Lagi satu. Contohnya lah perancangan yang mereka laksanakan. Ini juga begitu ya. Mereka laksanakan sangat penting. Ini salah juga ni sebenarnya. Ini salah juga sebenarnya. Sebab apa? Sepatutnya kita tulis perancangan yang dilaksanakan oleh mereka. Okey, dilaksanakan oleh mereka sebab mereka ialah diri ketiga. Okey. Barulah kita tulis betul, ubah. Yes, macam tu. So kesilapan-kesilapan inilah kesilapan yang selalunya berlaku dalam kalangan murid dalam penulisan yang akhirnya akan menjejaskan kualiti dalam penulisan. Okey ya. Ini frasa yang keempat. Yang kelima, cikgu nak beritahu awak, ada murid tak dapat membezakan dengan memberi atau memberikan. Dia tak dapat beza. Maka cikgu berikan formula. Siapa ataupun kita kata sebagai subjek memberi, okey, objek hidup. Ingatlah, dia mesti objek hidup. And then dia mestilah objek kedua. Contohnya, Ali memberi ibu sejambak bunga. Baru betul. Okey, Ali memberi ibu sejambak bunga. Ali memberi kucing. Okey, kucing semangkuk air contohnya. Itu baru betul. Apabila dipasifkan pula, dia akan jadi apa? Dia akan terbaliklah. Objek hidup. Objek hidup diberi objek kedua oleh subjek. Maka dia akan jadi apa? Dia akan jadi ibu diberi. Bukan sejambak bunga diberi ya. Inilah kesilapan dalam kalangan pelajar. Ibu diberi sejambak bunga oleh Ali. Baru betul. Ali memberi kucing semangkuk air. Siapa dapat berikan jawapan ini kepada saya? Boleh tak bagi jawapan ini kepada saya? Berikan. Cepat. Okey. Berikan jawapan ini kepada saya. Cuba. Ada siapa nak cuba tak? Kucing diberi semangkuk air oleh Ali. Okey. Kucing diberi semangkuk air oleh Ali. Okey, bagus. Sekarang kita lihat pula memberikan. Memberikan berbeza ya. Subjek memberikan objek kepada penerima. Kepada penerima. Dia mesti ada perkataan kepada ataupun untuk. Biasanya begitu ya. Ada perkataan kepada ataupun untuk. Contoh,
Ibu memberikan ibu memberikan semangkuk air kepada kucing. Kepada kucing. Silap tak. Maka dia satu lagi ialah Ali memberikan sejambak bunga kepada ibu. Macam itulah. Bila dia pasif, dia akan jadi objek pertama, objek di depan diberikan oleh subjek, kepada penerima, dikekalkan penerimanya. Maka dia akan jadi apa? Dia akan jadi, boleh tak berikan ayat pasif bagi kedua-dua ayat di atas? Ibu memberikan semangkuk air kepada kucing, Ali memberikan sejambak bunga kepada ibu. Sila berikan jawapannya dalam bentuk ayat pasif untuk saya pula. Semangkuk air diberikan oleh ibu kepada kucing. Semangkuk. Saya teruskan ya. Semangkuk air diberikan. Ingat ya, diberikan ya. Oleh ibu kepada kucing. Kucing itu kekalkan. Sebab apa? Keterangan predikat dikekalkan. Yang atas tak ada keterangan predikat. Itu objek kedua. Kan? Beza. Baik, yang kedua, ayat kedua. Ayat yang kedua pula. Sejambak bunga diberikan oleh Ali kepada ibu. Sejambak bunga diberikan oleh Ali kepada ibu. Fantastic. Hebat sekali anak-anak saya. Alright. Tahniah. Inilah antara kesilapan-kesilapan yang sentiasa menghantui pelajar. Kita boleh tahu ya, dalam karangan dia ada banyak kesilapan. Inilah antara kesilapan yang selalu kita muncul. Selalu kita nampak, ada kesilapan ni. Ada kesilapan ni. Ada kesilapan ni. Setiap murid lebih kurang sama aja kesilapan. Cuba bayangkan kalau kesilapan ini, kalau kita dapat mengatasinya, kan baik begitu. Siapa pernah buat kesilapan memberikan dan memberi? Atau siapa sebelum ini dia pernah was-was atau tak pasti bila nak guna memberi, bila nak guna memberikan? Ada tak? Pasti ada kan? Lepas ini pelajar-pelajar jangan buat kesilapan lagi. Of course, kesalahan yang terakhir yang boleh cikgu bincangkan pada hari ini ialah kesalahan ejaan. Walaupun kesalahan ejaan secara zahirnya tidaklah ditolak markah secara analitik ya, tetapi boleh menurunkan impression dalam karangan. Karangan, kesalahan ejaan dalam karangan. Kesalahan ejaan dalam karangan. Pertama, perkataan seperti efficient. Siapa boleh tolong saya baiki kesalahan ini? Ini salah ni. Yang mana betul? Siapa boleh baiki saya? Siapa boleh baiki? EFISIEN. Very good. Betul. Yang kedua, banyak pelajar juga buat meyakinkan. Ini juga salah. Boleh tolong saya? Yang kedua ni? Alright. Tak ada. Cuba. Meyakini. Baca. Cuba baca hurufnya. MEYA. MEYAKIN. Meyakinkan. Ini betul. Meyakini pun betul juga. Tapi itu berkaitan dengan benda lain lah. Sebab kita nak mekan, maka meyakinkan. Bukan menyakinkan. Kadang kala salah. Apa yang betul? Cuba beritahu saya. Boleh beritahu saya? Kadang kala tapi tak ada jarak KADANG, KALE. Kadang, lepas tu? Kala, tak ada jarak. Tak jarak ke nak dash? Tak ada jarak. Tak ada jarak, okey. Tapi ada dash tak? Ada tanda sempang tak? Ada. Tak ada, okey bagus. Tahniah, siapa nama? Nahana Aisyah. Tahniah. Ini yang betul sebenarnya. Yang ada dash tu memang salah. Okey, yang keempat. Berjimat, cermat. Ini pun salah. Yang betul apa? Berjimat, cermat. Barulah betul. Jangan buat kesilapan. Okey.
Sebab apa? Jimat dia ada makna sendiri. Cermat ada makna sendiri. Apabila kedua-dua patah perkataan itu ada makna sendiri, dia tak perlu ada tanda sempang sebagai jambatan tumpangan itu. Kalaulah kita kata lauk, pauk, barulah salah. Sebab apa? Pauk tak ada maksud, lauk ada maksud. Maka lauk, pauk, barulah betul. Sama seperti yang keenam ni, banyak pelajar buat salah ni. Sanak dash saudara. Sebenarnya sanak dalam kamus ada maksud bermakna saudara. Ahli keluarga sendiri. Sanak saudara. Barulah betul. Kecualilah kita tulis saudara marah. Ni salah ni. Saudara marah mesti ada tanda sempang. Sebab apa? Saudara dash marah. Sebab marah tu dia tak ada makna, ya. Maknanya ialah maju ke depan, berbeza dengan perkataan saudara. Berbeza dari segi inti maknanya daripada saudara, maka kita perlu ada jambatan tumpangan untuk menumpang maksudnya. Ini antara kesilapan yang agak biasa dilakukan oleh pelajar. Okey, ya. Satu lagi, anti rokok. Salah. Siapa boleh tolong saya anti rokok macam ni? Ada sempang. Ada sempang. Engkau dah salah dia. Oi, nama siapa? Okey, anti rokok mesti apa? Mesti rapat. Sebab apa? Sempang ini hanya digunakan apabila diikuti kata nama khas. Mesti huruf besar. Contohnya anti space Jerman. Ini salah. Sepatutnya apa? Anti-German. Dia mesti kata nama khas baru boleh guna tanda sempang. Kalau tidak, tak boleh. Sebab huruf kecil dengan huruf besar tu harus dipisahkan oleh tanda sempang itu. Jangan buat kesilapan. That's the reason why kalau kita lihat Prabaya. Salah ni. Sepatutnya Prabaya. Okay, Prabaya ni barulah betul. So jangan buat kesilapan seperti ini. Kesilapan demi kesilapan seperti inilah yang menyebabkan pelajar kehilangan markah. Ada juga yang pelajar tulis, contohnya dilaksanakan. Ini pun salah juga. Sebab laksana tu kata apa? Kata kerja, dilaksanakan, mestilah eja rapat. Sebab dia melibatkan kata kerja. Dia tidak melibatkan tempat, dia tidak melibatkan tidak melibatkan arah. Okey, maka kita mesti tulis dilaksanakan dengan tanda, dengan tulis rapat. Okey, kerana itu daripada predikat, subjeknya ialah melaksanakan. Nampak tak? Kalau tulis melaksanakan semua betul je. Kalau tulis melaksanakan semua betul. Akan tulis yang betul, rapat. Tetapi kalau dilaksanakan, tiba-tiba ada jarak. Macam mana terjadi perkara ini? Ejaan makanan pun begitu. Antaranya murtabak. Salah. Sepatutnya dalam bahasa Melayu ialah martabak. Barulah betul. Lagi satu pandai makan tapi tak pandai tulis. Kuih tio contohnya. Saya pun tak tahu macam mana dia tulis macam tu. Salah tu. Siapa boleh bagi yang betul? Siapa boleh bagi yang betul? Cuba. Cuba anak-anak kita. Ada? KUE. KUE. TIAO. Salah. TKUE, TIAU. Ini berbetul. Tak apa. Asalkan cuba. Nampak tak? Nampak satu lagi. MEE, mi goreng. Salah ni. Sepatutnya apa? MI. Okey. Mi goreng. Barulah betul. Ini antara kesilapan-kesilapan dalam kalangan pelajar. Oleh sebab itu, pelajar-pelajar mestilah membaiki kesilapan-kesilapan ini supaya kita dapat menulis karangan yang ada kualiti, ada juga image diri. Ada pelajar tanya saya sate macam mana eja. Carilah kamus. SATAY. Salah, cik. Salah, Maria. Ejaan yang betul ialah SATE sahaja. Okey, itu ejaan yang betul. Kalau tak faham ataupun tak pasti, cari kamus dewan.
kelemahan pelajar ialah pelajar tidak mencari kamus dewan. Inilah yang menjadi punca kesalahan-kesalahan dalam karangan berlaku, terutamanya kesalahan ejaan. Saya sudah menyampaikan beberapa kesilapan pelajar dalam penulisan. Kemudian saya juga telah menerangkan cara untuk menentukan subjek, cara untuk menulis pendahuluan, idea dan penutupan karangan. Okey. Kemudian saya juga telah menerangkan beberapa teknik untuk menulis pendahuluan karangan dan bahan-bahan yang penting yang perlu kita berikan perhatian sewaktu kita menulis karangan. Saya berharap agar pelajar-pelajar SMK Alam Megah akan faham dan juga menyerap segala ilmu yang saya berikan ya. Walaupun saya tidak mampu ataupun bukan tidak mampu, tidak dapat menyampaikan ilmu tentang rumusan, tapi tak mengapa, kita akan set satu lagi masa untuk membincangkan rumusan itu dengan sangat detail sekali ya, supaya kita lihat apa kesilapan pelajar, apakah kemampuan pelajar, apakah yang difahami, yang tidak difahami dan sebagainya, supaya kita sama-sama skor untuk bahagian rumusan. Okey, untuk hari ini ada apa-apa soalan? Kita buka sesi soal jawab 2-3 minit ini sebelum cikgu buat satu kesimpulan dengan pelajar. Kalau ada sesi soal jawab bermakna ada perkataan yang tak faham ataupun ada apa-apa yang kurang difahami tentang penulisan, bolehlah bertanya kepada saya. Okey, pelajar, ada soalan tak bertanya kepada saya? Cikgu Tan, saya Cikgu Ni. Boleh tak saya tanya satu soalan? Silakan. Okey, dalam tadi tu, fokus dalam karangan yang kita bincang tadi tu, boleh tak kalau calon hanya ambil dua aspek saja? Contohnya kalau dia ambil langkah dan tindakan, bahagian statistik, kesan apa semua tu tidak disentuh. Dia ambil dua bahagian saja, tapi dua bahagian itu dihuraikan dengan ayat yang dramatis, dengan ungkapan yang bagus. Okey tak? Saya sebenarnya nak tekankan 3 perkara di sini. Tahun ini ialah tahun pertama SPM akan dijalankan dengan format baharu. Tidak ada pihak yang boleh membuat keputusan sama ada kita hanya boleh menulis 2 atau menulis 3 daripada fokus yang ada dalam penulisan. Kerana apa? Rubrik itu belum keluar ataupun orang kata huraian tentang jika calon buat ini dapat markah ini. Jika calon buat ini dapat markah itu, tahap apa dan sebagainya. Itu pun belum keluar. Dan setiap kertas peperiksaan ada fokusnya sendiri. Ada fokusnya sendiri. Okey? Pada pandangan peribadi saya lah, ini pandangan saya ya, tidak ada kaitan dengan pihak-pihak lain. Murid sepatutnya menulis kesemua fokus yang ada dalam bahan rangsangan. Sebab apa? Kalau ada 2 calon ya, seorang calon dapat menulis ketiga-tiga fokus dengan betul, dengan huraian mantap dan sebagainya. Yang ini pun tulis yang mantap dan sebagainya, tapi ini 2 fokus. Yang ini 3 fokus. Maka saya bolehlah memberikan calon ini cemerlang atas, calon ini cemerlang bawah. Nampak tak bezanya? Bezanya ialah penguasaan murid ini ialah keseluruhan. Penguasaan murid ini hanyalah 2 daripada 3. Kalau kita menekankan tulis 2 sahaja, murid kita tulis 2 sahaja dan 1 daripadanya salah, siapa rugi? Mestilah murid-murid kita rugi. Kalau mereka tulis 3, ada 1 salah, 2 masih betul, maka murid itu masih selamat. Maka saya masih berpendapat bahawa wajarlah kita menasihati anak-anak kita, tulis semua fokus, jangan tinggalkan mana-mana. Okey, boleh cikgu ya? Okey. Terima kasih Tuan atas penjelasan tu. Okey. Baik. Ada lagi apa-apa? Ada apa-apa lagi soalan nak tanya saya setakat ini? Kalau tak ada, saya ingin berterima kasih kepada Cikgu Peng Billian atas undangan ini. Saya berharap agar cikgu berpuas hati dengan apa-apa yang saya sampaikan. Nasihat saya pertama, karangan bahan rangsangan jangan tulis lebih daripada 200 patah perkataan. Tetapi mesti tulis lebih daripada 150 patah perkataan.
Yang kedua, nak tulis 2 fokus ke tidak 3 fokus daripada soalan itu, tepuk dada, tanyalah selera. Setiap soalan ada aras berbeza, ada permintaan berbeza kerana skema jawapan ataupun skema dan rubrik dalam setiap kertas peperiksaan pun berbeza juga. Maka permintaan itu bergantung pada senario soalan terbabit. Secara peribadi, saya hanya mampu berkata bahawa kita tulis semua, yang lain kita tidak akan berasa bimbang. Kalau kita hanya tulis 2, kita bimbang. Kalau satu betul, satu salah, macam mana? Oleh sebab itu, lebih baiklah kita berpegang pada prinsip, kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saya berharap agar kita akan dapat berjumpa lagi dalam satu lagi sesi, dan saya juga berdoa agar murid-murid dan guru-guru akan menjaga kesihatan diri, kita jaga kita, okey? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya bertumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kita pasti berjumpa lagi. Saya serahkan perkongsian ini kepada Cikgu Peng untuk sesi kesimpulannya, ataupun sesi penutupan. Silakan Cikgu Peng. Ada tak Cikgu Peng di sana? Ada apa-apa nak cakap? Mungkin Cikgu Peng belum on mikrofon itu, belum unmute lagi mikrofon, maka tak dapat bercakap. Ya. Saya belum on mikrofon. Okey, tak apa. Saya ingin mengucapkan terima kasihlah ya kepada Cikgu Tan kerana telah menyampaikan ya ceramah yang begitu menarik dan penuh bermaklumat ya, ceramah kita yang bertajuk teknik mengarang karangan dan rumusan pada hari ini ya. Cikgu Tan telah menunjukkan ya langkah-langkah begitu terperinci, langkah demi langkah, malah Cikgu Tan telah mengarang ayat demi ayat untuk menunjukkan kepada murid-murid ya caranya. Jadi saya harap murid-murid yang hari ini telah penuh dadanya dengan ilmu ya, ilmu ini dapat membantu kamu dapat dimanfaatkan dalam penulisan karangan nanti ya, semasa cikgu bagi latihan, apalagi ya semasa pentaksiran dan khasnya semasa SPM. Jadi sekali lagi ya, pihak sekolah mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Tan ya, sebab begitu bersemangat untuk menurunkan ilmunya. Nampaknya hari ini kita ada slot 1 saja sebab belum sentuh rumusan. Kita akan ada slot yang kedua ya. Jadi murid-murid jangan terlepas peluang ya untuk mengikuti slot yang kedua nanti. Cikgu juga mengucapkan terima kasih ya kepada guru-guru dan semua murid-murid yang mengikuti ceramah ini dengan penuh khusyuk dan banyak respon reaksi positif ya daripada murid-murid. Jadi sampai kita berjumpa lagi nanti, cikgu juga ucapkan semoga semuanya selamat. Ya, stay safe everybody. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu. Jumpa lagi ya. Bye-bye. Okey, jumpa lagi. Terima kasih Cikgu. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih Cikgu.